Main masjid awal pun orang kata, main masjid lambat pun orang kata. Kuliah habis awal pun orang kata. Amboi ustaz, dapat sagu hati, kuliah ambil balik awal pun orang kata. Habis lambat pun orang kata. Dia ni duk syok sendiri, sembang dia pandang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih panjangkan umur kita lagi. Hidup lagi setakat ni lah. Balik sekali tak tahu lagi macam mana. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam itu dikekalkan oleh Allah kepada kita semua. Sampailah suatu masa, mau dengan tak mau, kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini yang pastinya. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Haji Sa'ad Tanah Liat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, dan tak lupa juga kepada rakan media, saudara Nazih dan juga Abang Nan kita. Sihat no semua tuan-tuan. Baik, sebelum pergi lebih lanjut, tuan-tuan jangan lupa niat i'tikaf. Duk lelok, sendak-sendak lelok, niat dulu, takut sekali terlajak lena. Kan bukan ajak, takut terlajak. Tu kena faham tu. Mamu dah parking siap lah kat tiang tu. Mamu. Mamu ni di mana-mana saya kuliah dia ikut. Itu. Baik. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih atas jemputan masjid untuk ceramah Isra' dan Mi'raj. Yang mana saya yakin setiap tahun kita memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin depan saya ni ramai yang lebih alim dan lebih faqih pada saya. Cumanya kita malam ni kita berkongsi lah sedikit sebanyak supaya kita memperingati perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak sayang Nabi, mangkak betul lah kita ni orang kata. Sebab apa? Nabi dia sayang kita, sayang sungguh-sungguh sampai ketika mana di akhirat sana nanti waktu kita nak diperhitungkan oleh Allah dan bila melihat umatnya masuk dalam neraka Allah, Nabi teriak dan rasa salah dia. Seperti mana satu hadis Nabi yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang satu hari Abdullah dia mai. Dia duduk dengan Nabi ramai-ramai, Nabi duduk mai kat dia. Nabi kata, "Wahai Abdullah, baca Quran kat aku." Maka dia kata, "Takkanlah aku nak baca Quran sedangkan Quran diturunkan kepada kamu ya Rasulullah." Maka Nabi kata apa dekat dia? "Inni ashtahi an asma'a min ghairi." Sesungguhnya aku rindu nak dengar orang lain baca. Maka Abdullah bin Mas'ud pun baca. Tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis ni kan? Maka baca suratul Nisa. Bermula ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum tu sampailah ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai ayat tu tuan-tuan, ada riwayat kata Nabi kata cukup. Ada riwayat kata ada sahabat tarik baju dia. Maka dia pun panggung kepala. Waktu dia baca tu dia tengah tunduk kepala. Lepas tu dia panggung kepala. Dia panggung kepala tengok Nabi ainai bitazrifan. 12 mata Nabi berlinangan air mata. Sebab apa tuan-tuan? Ayat tersebut.
Ayat yang menyatakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti didatangkan rasul-rasul untuk melihat umat-umatnya diazab, dihisab, dan ketika itu apabila rasul tersebut melihat umatnya masuk ke dalam neraka Allah, Nabi sedih dan Nabi rasa salah dia. Sayang Nabi kat kita. Walhal yang jahat tu siapa? Kita. Yang berlagak tu siapa? Kita. Yang duk sombong dengan jawatan pangkat tu siapa? Kita. Yang duk berlagak dengan amal ibadah tu siapa? Kita. Tak kira lagi perbuatan-perbuatan sombong, riak yang lain. Benda yang salah Nabi kata jangan duk buat, hampi buat. Siapa salah? Kita. Nabi hebat dah. Hebat dah. Tapi Nabi tetap rasa salah dia. Tu yang kata sayanglah Nabi dengan banyakkan memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lain tak bukan banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita buat malam ni, iaitu memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, Isra' dan Mi'raj itu berlaku ketika mana? Pada tahun ke-11 kerasulan, kenabian. Waktu tu Nabi masih duduk di Mekah, tak hijrah lagi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail. Kenapa? Untuk di Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan semua tahu, untuk mendapat kefarduan salat. Tu kita tahu lah. Dan antara sebab Allah mengisra' dan Mi'rajkan Nabi itu juga disebabkan apa? Waktu tu Nabi tengah duka cita, tengah sedih. Sebab apa? Dua orang kesayangan Nabi telah wafat, meninggal dunia. Yang pertama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi. Sedih tuan-tuan. Tuan-tuan kalau isteri meninggal sedih tak? Macam tak sedih tak? Sedih tuan-tuan. Siapa nak serika baju kita? Noh, ni jubah duk pakai hari-hari tukar, 2 hari 3 hari sekali tukar. Siapa sika? Bini kita sika. Jadual saya setiap malam dia tahu. Okey, malam ni majlis tanah liat. Pesan dari tang ni. Majlis tanah liat. Nah. Pilih elok sika tu, pilih elok, jaga mata. Dia kerja pesan tu, jaga mata. Pasal apa? Tak ada orang nak lapak laki hang. Saya cakap tu. Jangan risau, tak ada orang mau. Siapa mau badan gemuk ni? Kita mana nak tahu zaman lo ni. Dia pun cemat. Tuan-tuan, yang tu sedih sebab Khadijah itu tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kedua iaitu Abu Talib, paman ataupun bapa saudara Nabi. Maka datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini disebut oleh Allah satu ayat ni je tuan-tuan, dalam surah Al-Isra'. Satu ayat ni je, buka ayat lain tak ada dah. Ayat tu je pasal Isra' dan Mi'raj. Cuma hadis Nabi banyak tentang Isra' dan Mi'raj. Dan ayat itu bermula, tuan-tuan tengok cantik tak cantik, cerdik tak cerdik, genius tak genius Allah Ta'ala ni. Dia memulakan dengan Subhanalladzi. Dalam surah Al-Isra' juzuk yang ke-15 muka surat 282 Allah Ta'ala sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuan-tuan, Allah mulakan dengan Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailam, waktu malam. Okey, stop dekat ni satu. Kita mulakan dengan ayat tersebut. Allah mulakan dengan Subhanalladzi. Sebab apa Allah mulakan dengan Subhanalladzi? Sebab Allah nak habaq peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Allah yang memperjalankan.
Sebab ramai ketika itu dia fikir logik. Sama macam kita pun tuan-tuan duk fikir logik. Mustahil yang ni boleh buat, mustahil. Tapi tiada yang mustahil pada kudrat Allah. Kita ada limit kita punya kemampuan. Tapi kemampuan Allah tak ada limit. Sebab tu Allah mulakan dengan subhanallazi asra. Peristiwa Isra' Mi'raj ni, aku yang memperjalankan dia. So, hampa tak usah buat tak percaya. Tu bahasa kita lah. Maka tuan-tuan, Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi laylam pada waktu malam. Baik, tadi Allah Ta'ala sebut dulu, aku yang memperjalankan. Sebab apa Allah Ta'ala mulakan dengan aku memperjalankan? Allah nak apa? Peristiwa ni, jangan fikir tak logik. Memang berlaku betul. Sebab aku mampu buat apa saja. Kita pun duk baca hari Khamis malam Jumaat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin. Tu baca daripada kecil sampai ketua, lumat. Kan? Lumat tak lumat, kira sampai doktor Masyaikh Azhar terkejut. Waktu Pak Isa syahadah di sana, tuan-tuan, mereka tebuk Quran. Mereka tebuk Quran, tebuk Quran, mereka tebuk surah Yasin. Kalau surah-surah lain banyak hak sangkut-sangkut. Dia baca Iqra. Okey, dia kata. Kita kata, duk tunggu lah. Surah apa? Min surati Yasin. Dalam hati kita kena senyum lah. Dia baca salamun qawlan min rabbir rahim. Sambung. Menyengit kita sambung. Kan? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahada ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dia terkejut. Hang ni pelik dia dah. Surah hak lain hang baca sangkut-sangkut. Tapi surah ni lancang. Walhal ni dah juzuk 23. Dan aku tanya kebanyakan pelajar Malaysia, surah yang ni juzuk 22 hujung masuk juzuk 23. Semua lancang. Maka kita berbual, yang ni surah kelaziman kami malam Jumaat. Apa yang dia jawab balik? Ketika itu, Syekh daripada Mansurah, dia kata apa? Antum ahsan nas. Bila saya kata, ini surah kelaziman kami malam Jumaat baca di Malaysia, dia kata, antum ahsan nas. Kamu ni sebaik-baik manusia. Tuan-tuan, tu Masyaikh Azhar, dia tak kata apa? Bida'ah. Dah. Puak bida'ah tu, belah satu tu dia. Kan? Dia tak kata. Dia kata, antum ahsan. Mana boleh baca Quran dengan benda yang baik, kita boleh kata salah tak, tuan-tuan. Melainkan dia baca Yasin dalam bilik ayat. Takut punya pasal, masuk dalam bilik ayat. Kan ayat surah Yasin tu, kalau nak halau hantu apa? Allah ta'budu syaitan, dia pun baca dalam bilik ayat. Allah ta'budu syaitan, Allah ta'budu syaitan, Allah ta'budu syaitan. Tu tak boleh lah. Anda duduk dekat nak berak, ambil baca Allah ta'budu syaitan. Tu tak boleh. Tuan-tuan, yang tu. Jadi surah Yasin itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah kata kun fayakun jadi. Maka peristiwa Isra ini Allah mulakan dengan subhanallazi. Nah, apa? Kekuasaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Sebab tadi kita dah sebut awal-awal. Allah memperjalankan Nabi sebab apa? Salah satu sebab nak mendapat kefarduan salat. Yang kedua sebab nak hiburkan hati Nabi. Sebab sedih isteri dan bapa saudara dia meninggal dunia. Jadi nak hiburkan hati ni tuan-tuan mudah tersentuh waktu malam. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buat solat taubat lepas lohor dengan lepas waktu malam pukul 12. Mana lebih berasa? Tak sungguh ni. Sebab tu radio Malaysia tengok dia letak hak sedih-sedih luah-luah perasaan. Waktu bila? Malam. Ambil contoh apa? Suria FM bersama DJ Lin. Pasal apa dia buat malam, tak buat tengah hari? Siapa nak buat luah perasaan? Saya ni sebenarnya sedih.
Tengah-tengah hari ni orang duk kelepak nasi kandar, duk main cerita pasal sedih juga. Tak, dia tak berasa. Malam dia nak berasa, waktu tengah tidur, tengah sebelum nak tidur tu, baru dia fikir, hari ni aku buat salah banyak sungguh. Nak hiburkan hati ni tuan-tuan, hati mudah tersentuh waktu malam. Dan kita juga tuan-tuan disunatkan, dalam mazhab Syafi'i, kalau nak musafir, bergerak 2/3 malam. Sunat. Contoh, waktu sok, tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, bergerak waktu sok tu. Sunat hukum dia. Clear tak? Tapi ialah, main dengan mengantuk apa semua ni. Tapi benda tu sunat. Dalam mazhab Syafi'i. Dan tuan-tuan, perjalanan waktu malam ni, dia menyentuh hati dan dia rasa lebih cepat. Sebab itu Allah mulakan dengan subhanallazi asra bi'amdihi Laila. Sebab apa? Waktu malam hati mudah tersentuh. Tuan-tuan tanya untuk imam kita. Dia menghafal Quran. Menghafal lohong. Ustaz, dengan malam mana lebih dapat? Malam lah dapat. Lohong kira nak lena lah tentu. Mata tu kuyuk kan. Tuan-tuan tengah lepas lohong, tuan-tuan tidur tak? Ke tak tidur? Contoh waktu cuti dah. Waktu kerja jangan cerita lah. Waktu cuti, tuan-tuan tidur tak lohong? Pukul 2:30 tu waktu kemuncak. Siapa bagi salam? Allah bagi salam. Kan, waktu 2:30 baru tarik mantai. Assalamualaikum. Time tu tuan-tuan memang time syok lena. Sungguh, time lena. Kan sedap tentu. Jadi malam, sebab apa malam? Sebab dia menyentuh hati. Sebab dia lebih berasa. Sebab Allah kan nak hiburkan Nabi. Maka perjalanan ini bermula ketika mana Nabi tidur bersama dengan sahabat di Masjidil Haram. Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kemudian jumpa Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Dan peristiwa ini jangan fikir logik akal manusia. Peristiwa ini kuasa Allah. Dia serupa budak 2 tahun. Tak pun budak sebulan, 2 bulan. Pi naik gunung jerai, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau pak dia bawa naik atas, boleh lah. Kan? Dia pun cerita, dulu aku umur 2 bulan dah pergi gunung jerai. Biar betul. Kan? Biar betul. Mana nak boleh budak 2 bulan naik gunung jerai. Sama juga dengan ada seekor semut. Lalu dia masuk poket. Dia tengok dalam poket ada cekelat hek. Cekelat hek warna hitam. Dia pun makan. Kan? Makan-makan, tiba-tiba tuan baju tu pakai baju pergi Kuala Lumpur. Sampai kat Kuala Lumpur, semut tu keluar. KLCC. Menara Kuala Lumpur. Tapi dia tak keluar, dia masuk dalam. Tuan baju tu, tuan yang pakai baju tu habis semua urusan kat Kuala Lumpur, balik hari tu juga. Balik sampai balik Penang, semut tu keluar, jumpa kawan dia. Hang pergi mana? Kawan-kawan dia tanya, aku pergi Kuala Lumpur. Tengok KLCC. Hang gila. Mana dia buat manusia? Dia buat semut pergi Kuala Lumpur sehari patah balik. Dari Semampat Matang Buluh. Rumah saya lah. Saya Semampat Matang Buluh tuan. Semampat Matang Buluh nak main tanah liat pun kalau semut jalan tuan-tuan. 3 hari tak sampai lagi. Tiba-tiba hang kata hang pergi Kuala Lumpur patah balik sehari. Logik akal memang tak boleh. Tapi ini peristiwa yang dijalankan oleh Allah. Kena maklum betul-betul ini. Ini peristiwa. Dan Allah telah memperjalankan Nabi bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tuan-tuan, Jibril dijadikan daripada cahaya. Dan Allah memperjalankan Nabi Muhammad menaiki apa? Burak. Kecil sikit pada kuda, besar sikit pada keldai. Lebih kurang tu. Dan disebut dalam hadis sahih Bukhari, sekali dia melangkah, hilang depan mata. Laju lah. Kalau orang Penang kata apa? Laju nak mampui. Orang Penang kata. Sebab tu tuan-tuan, bubuh minyak. Ada bubuh dan minyak petrol. Burak oil. Tapi tak laju juga, sama. Dah naik motor A5 nak laju terang mana, terang tu. Yalah pulas pun. Lain dah kalau dia bubuh motor 125. RZ laju dah sikit. Kan yang tu. Dia pun burak dengan gambar macam kuda. Dia ni kira baca hadis. Dia kira baca hadis ni.
Dan tuan-tuan, laju tak laju? Laju. Sekali langkah hilang. Dan tuan-tuan kena ingat, peristiwa ini waktu Buraq yang ditunggang oleh Nabi bersama dengan malaikat Jibril. Kelajuan dia, kelajuan cahaya. Sebab itu Albert Einstein. Betul ke? Albert Einstein ke Albert Einstein? Penerima anugerah Nobel tahun 1921. Ketika mana membicarakan tentang kelajuan cahaya. Sebab ada seorang Muslim bertanya tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan boleh kaji. Maka dia kata apa? Tak mustahil. Cuma dia tak beriman. Tak mustahil sebab apa? Malaikat, mereka pun tahu malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Dan kelajuan cahaya, kelajuan yang paling konsisten. Kelajuan cahaya matahari konsisten, tuan-tuan. Konsisten. Mana pernah hari ni Zuhur pukul 1.25, esok tiba-tiba 12.30. Pasal apa? Matahari keluar west. Matahari pening ni. Esok pukul 2.30 baru naik matahari. Tak ada, tuan-tuan. Matahari konsisten. Dia bergerak pun mengikut putaran bumi. Sikit-sikit yang tu. Mana pernah kita tiba-tiba siang, tuan-tuan, contoh bangun tidur. Pukul 6. Betul? Subuh pukul 6. Sedang-sedang, matahari dah tengah kepala orang. Tak ada, tuan-tuan. Matahari pergerakan yang paling konsisten dan cahaya antara jisim kita panggil, yang bergerak paling pantas dan konsisten. So tak pelik malaikat Jibril yang bergerak laju itu mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pikir logik waktu ketika itu kalau pi Palestin mengambil masa sebulan. Patah balik lebih kurang 2 bulan. Tiba-tiba boleh buat 1 malam saja. Sebab itu bila Nabi balik, jumpa Abu Jahal, cerita kata, pi jumpa Allah, sebelum itu pi Palestin, Masjidil Aqsa. Dia berkata, betul-betul gila. Tunggu. Abu Jahal pergi kata, ni, dia jumpa Saidina Abu Bakar. Dia berkata, ni, Bakar. Orang kita. Orang kita panggil bakar. Orang kita tak panggil bakar, orang kita panggil burn. Orang kita panggil burn, bau mak saleh. Kan Abu Bakar, elok dah nama tu. Abu Bakar panggil burn. Macam Aswad kan, nama Aswad panggil black. Kemas dia. Kan orang kita memang orang putih punya style. Fatimah, Fatty. Khadijah, Katie. Boleh buh mak saleh ni kira kemas tu. Orang kita. Sama juga nak menega, bubuh nama orang putih, tulis harga jadi mahal. Betul tak, tuan-tuan? Bubuh nama orang putih, harga jadi mahal. Dekat kedai depan ni, RM2.50. Tidak. Dia patut kena tukar milk tea. RM7. Orang tak kata apa. Milk tea. Milk tea with boba. Boba apa? Tak ikan bino. Apa? Biji hitam. Dia bubuh nama orang putih sikit, terus mahal. RM8. Walahal dia pun. Tapi sebab dia guna orang putih. Sopa kopi O. Kopi O sini berik, tuan-tuan. RM2 dia. Tuan-tuan tak pernah minum, kau sampai tak tahu nak tanya. Nak abang. Tanya pun tak tahu jawab. TO berik, kopi O. RM2 dah, Ustaz. RM2 no. RM1 sini. Punya bagus kopi O sini. Lepas ni boleh main minum sini. Kopi O RM1. Tukar nama sikit, espresso. Jadi RM10. Malah espresso pahit lebih daripada kopi lagi. Orang kita lagu tu. Cakui. Tukar nama churros. Contoh saya bagi tahu. Kan? Cakui 3 batang RM1. Buah churros batang RM3. Orang kita dengar nama orang putih sikit, kemas. Kan? Kemas terus selalu. Macam tu. So tuan-tuan, Saidina Abu Bakar dipanggil oleh Abu Jahal. Dia Abu Jahal waktu tu dia berasa ini poin yang paling besar. Poin yang paling besar untuk nak tarik supaya Abu Bakar tak percaya kat Nabi dah. Dia pun cerita, hang tahu tak? Orang yang hang percaya sangat boleh dia habaq dia pergi Palestin, Masjidil Aqsa, patah balik dalam satu malam. Gila ke tak gila? Maka Saidina Abu Bakar tanya balik,
Siapa cerita kat hang? Muhammad sendiri cerita kat aku. Kalau Muhammad cerita kat hang, betul benda tu. Tu dia kata. Hang pun sama dengan dia. Itulah Sayyidina Abu Bakar yang diberi gelaran As-Siddiq. Apa yang keluar daripada mulut Nabi, totally percaya tu. Tapi kita belum tentu. Orang kita ada yang keluar mulut je, mohon. Kan sampai orang panggil, tuan-tuan senyum siapa? Saya tak sebut siapa-siapa. Tuan-tuan jangan saya mengajak sekolah elok. Duk boleh mengajak betul, saya kira dia hantar misabah sempurna pula. Keluar mulut dia mohon. Tuan-tuan, sampai orang kata apa? Nama Mat 78. Pasal apa 78? Cakap 7, 8 tak boleh percaya. Bukan cakap 8, 7 tak boleh percaya. Baru cakap 7, 8 dah tak boleh percaya. Maksud kata dia cakap sekali lagi pun tak boleh percaya. Itu orang kita. Tapi tak, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan, nama Khulafa Ar-Rashidin, tuan-tuan, saya pernah ditegur oleh guru saya. Bila sebut Abu Bakar, Umar, Osman, dia marah. Dia kata nama Khulafa Ar-Rashidin mulakan dengan Sayyidina. Dia pun cukup marah kan. Guru pasal di Azhar dia pun marah. Kita panggil dia tu Bakar Umar. Itu. Awak ingat member satu kampung hang. Tu bahasa kita. Kan? Maka Sayyidina Abu Bakar dia punya percaya kat Nabi ni, apa yang keluar pada mulut Nabi semua dia percaya. Itu dia beri gelaran As-Siddiq. Tuan-tuan, dan ketika mana sampai setiap perjalanan waktu Isra' ni, perjalanan daripada Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi melalui beberapa gambaran. Tuan-tuan kena faham, peristiwa Isra' ni Nabi naik buruk tu bukan atas rumah orang. Sebab ada budak sekolah rendah. Saya duk cerita setiap tahun benda ni. Ada seorang budak tu dia punya pemikiran. Ustaz tak belaga area rumah orang ke? Lah. Dia punya fikir tak belaga pokok tamar ke pokok kurma ke? Jangan duk fikir lalu atas rumah. Kalau lalu atas rumah tentang belaga komtar. Dak, ni melangkaui bumi. Perjalanan ni. Sebab itu Nabi diperlihatkan gambaran tentang masa depan. Dan nampak tuan-tuan gambaran yang tuan-tuan saya rasa gambaran ni tak payah ceritalah. Kalau cerita gambaran ni pakai ke 10 pun kita balik. Saya pun habis lambat pukul 9. Saya dah habaq kat Bang Nan pukul 9 paling dah jawab. Dia kata dah jawab sikit dah Ustaz. Tak boleh. Pukul 9. Time saya lagu tu. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan depan ni pun tak tahan lama-lama. Tahan tak tuan-tuan lama-lama? Dok kan? Menurut kajian, penerimaan data oleh manusia 40 minit. Sebab tu bila kita meeting 40 minit kita kena take 5. Pergi minum espresso dulu, kopi O. Kan pergi minum espresso dulu, pergi makan cucuk apa dulu, sekali masuk balik baru dia refresh. Kalau tuan-tuan direct tuan-tuan, rebah 6 minit pun boleh rebah dah ni, ada rebah 2 orang. Kan? Satu lagi gambaran adalah tengok kaki. Tengok mamu dah lipat kaki naik atas sekali. Nazih tengok lipat kaki aku tu. Kalau lipat kali kedua kok ni, berhentilah. Itu gambaran ataupun signal suruh kita berhenti. Jangan duk syok sendiri. Tuan-tuan, batas balik. Baik. Tak mana tadi tahu dia pasal lipat kaki ni. Waktu gambaran di Isra' ingat perjalanan Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini Isra'. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Jumpa Allah. Waktu Isra' inilah Nabi nampak beberapa gambaran. Dan 2 gambaran yang saya nak cerita tuan-tuan. Yang pertama gambaran orang angkat kepala empuk. Angkat batu empuk kat kepala. Gambaran yang kedua adalah ketika mana melalui satu tempat yang berbau wangi. Kita ambil tempat yang berbau wangi dulu. Bila satu tempat tu Nabi lalu, Nabi bau wangi. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ma hadhihi ar-raihatu at-tayyibah? Wahai Jibril, apa dia ni bau wangi sangat? Raihatut tayyibah, bau yang sangat sedap, bau yang sangat wangi. Maka Jibril, hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Jibril pun menjawab kepada Nabi, faqala hadhihi
Raihatun, inilah bau yang datang daripada bau masyitah ibnat. Masyitah, tukang sikat rambut. Sikat mushtun. Masyitah, tukang sikat. Clear? Orang kita kata masyitah tu nama dia. Khilaf. Faham? Masyitah tu bukan nama dia. Masyitah tu nama tukang sikat. Jelas tak ni? Sikat mushtun. Masyitah, tukang sikat. So dia tukang sikat ibnah, iaitu anak perempuan Fir'aun wa awlaliha. Tukang sikat rambut anak Fir'aun dan anak dia sendirilah. Dan menurut riwayat, waktu dia tengah duk sikat, tuan-tuan, dia tengah duk sikat rambut anak Fir'aun. Fir'aun ni dia punya zalim habis minta. Kalau orang kata hang ni zalim macam Fir'aun, tuan-tuan, muhasabah diri dia. Jahat betul you. Hang ni jahat mengalahkan Fir'aun. Uish. Kalau orang kata lagu tu kat kita, tuan-tuan, muhasabahlah tuan-tuan. Memang jahat habis minta. Sebab jahat ni manusia paling jahat saya dah rasa Fir'aun lah. Tiba-tiba dia kata kita lagi jahat pada Fir'aun. Oh yo. Fir'aun tempat dia asfali minan nar, neraka hak paling bawah. Tiba-tiba dia kata kita jahat pada Fir'aun. Lagi kan. So bila orang kata kita jahat, tuan-tuan, muhasabah diri. Kan baru semalam saya cerita dekat Masjid Mubah Kudung. Wanita dah dengar. Tuan-tuan nak tahu kita baik tak baik, tuan-tuan nak buat macam mana? Kalau tuan-tuan kita duk puasa kita baik tak? Ustaz rasa ustaz baik tak? Ustaz. Tu imam kita pakai sorban putih hitam. Baik tak? Tak baik tak? Betul ya? Ustaz rasa ustaz baik tak? Tak dah. Siapa rasa dia baik angkat tangan? Semua jahat ni. Alhamdulillah sedap nanti. Dia macam ni, nak tahu baik tak baik. Ada seorang lelaki dia jumpa Nabi. Dia tanya, macam mana nak tahu baik? Macam mana nak tahu diri dia baik? Maka Nabi pun kata apa? Sal jiranaka. Pergi tanya jiran hang. Kalau jiran hang kata hang baik. Ni ada sahih. Tapi kalau jiran hang kata jahat, Nabi muhasabah jadi orang baik dia. Tuan-tuan pernah tanya tak orang jiran kita? Tak pernah kan? Tak payah tanya jiran. Tanya orang paling dekat, pasangan. Tanya pasangan. Semua menikah dah noh. Kan? Menikah dah. Ustaz nikah dah? Nikah dah kan? Okey. Tuan-tuan tanya isteri. Yang isteri pula tanya suami. Waktu tanya, hati dada kena lapang. Kalau sempit, tuan-tuan, saya bagi silat-silat orang yang jawab tu mampu kena. Contoh saya bagi. Pergi tanya. Yang. Awak bang. Tuan-tuan panggil sayang ke? Panggil apa? Ustaz panggil apa? Umi. Ibu. Umi. Umi. Abi baik tak? Abi ni okey. Tapi kan. Apa dia? Tapi apa? Tu yang kata berlapang dada tu. Sabarlah kawan, tak ada nak bihayat ni. Sama juga dengan bini. Pergi tanya suami. Abang, saya ni okey tak bang? Baik tak saya? Hang ni dari segi ni okey. Tapi yang amboi awak, abang ingat abang baik sangat. Lah tadi hang tanya, aku jawab hang balas balik. Abang ingat abang baik sangat. Tu kita tuan-tuan. Sebab tu bila kita tanya orang baik tak baik, ni lapang dada. Kalau tak orang tadi kena amput dengan kita. Awak ingat baik sangat, awak ingat syurga tu confirm hang punya syurga. Awak ingat abang kunci syurga. Macam-macam dia hurai. Sebab tu tuan-tuan, nak tahu baik tak baik, tanya pasangan kita. Tu paling dekat. Tak pun tuan-tuan tanya jiran. Nak tanya jiran payah, tanya pasangan. Tanya pasangan. Contoh tuan-tuan nak tahu saya baik tak baik, pergi tanya bini saya. Pergi sampai Semabak Matang Buluh, signboard pokok simpor. Rumah saya tang situ. Nampak pokok simpor, rumah mula tu rumah saya. Pergi ketuk pintu. Assalamualaikum. Puan nak tanya, Ustaz Fairuz tu macam mana? Sebelum ni tuan-tuan pun tak pernah dengar nama Ustaz Fairuz kan? Tak pernah dengar ni kali pertama, dengar betul tak? Tuan buat main siapa-siapa dah main masjid ni. Mereka ni tak apa duk bisa ikut saya.
Kan tuan-tuan mana pernah dengar siapa dia Fairuz Yusof? Yang biasa dengar Imam Muda Ashraf biasa dengar lah. Kan Ustaz Don ke, Ustaz ni ke, Manih ke, semua biasa dengar ni Fairuz Yusof. Mana siapa dia ni dia main kutip main mengajar. Kan? Tuan-tuan, yang tu. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok kuliah lebih boleh buka depa ni Kalam Ilmu Studio dengan Majlis Ilmu Pulau Pinang. Tag kat YouTube Ustaz Fairuz Yusof ada lah muka saya. Sat kuih, sat gemuk, sat kuih. Muka saya. Ada muka tu yang ada apa jemaah saya kata, saya pernah tengok gambar ustaz kuliah kuih. Time bila? Dia tanya, soalan susah nak jawab. Hanya yang biasa tengok mengikuti kuliah saya dia tahu lah waktu kuih ustaz. Kan yang tu tahun apa? Bila? PKP, tahun PKP. Kan yang tu. Baik bukan nak cerita kuih. Nak cerita abang. Pi tanya bini. So bini pun jawab, Ustaz Fairuz pendek cukup mewakili jawapan. Nak macam mana nak cerita tak tahu. Cukup. Cerita lah. Kalau baik ni tuan-tuan, dia kata apa? Sabar alhamdulillah. Ni'mar rajul minar rajulin. Lelaki yang paling baik. Seperti mana yang dijawab oleh suami kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Bila pak dia tanya dia, anak aku macam mana? Amru pergi tanya menantu dia, isteri kepada Abdullah. Anak abah macam mana? Dia kata, ni'mar rajul minar rajulin. Laki yang paling baik. Itu okey. Tuan-tuan. Kalau tidak, selebihnya, pakai hari. So, tuan-tuan, nak tahu baik tak baik? Tanya. Tanya orang dekat. Maka Masyitah. Kembali balik pada cerita Masyitah. Nak abang punya Fir'aun tadi. Punya hurai pergi merata. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Ni cerita. Waktu Masyitah sikat rambut anak dia. Sikat tu jatuh. Sikat tadi jatuh. Bila sikat jatuh, dia sebut keluar pada mulut dia Bismillah. Bila keluar pada mulut dia Bismillah, anak Fir'aun tengok. Dia pergi jumpa pak dia, habak Masyitah ni, dia sebut Bismillah pak oi. Boleh dia tak mau mengaku pak Tuhan, ada Tuhan yang lain. Maka tuan-tuan, Fir'aun kerahkan semua tentera dia, ikat anak-anak termasuk tukang sikat tadi. Saya panggil dengan nama Masyitah lah. Masyitah tadi. Ikat, kumpul anak dia, ikat, kepung, sekali dengan dia. Dan tentera Fir'aun tadi sediakan alat ataupun tempat nak panggang hidup-hidup si Masyitah dan anak-anak dia. Tuan-tuan, inilah satu cerita nak habaq tentang sabar dan sabat. Sabarlah. Sabat, tetapkan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun apa pun yang terjadi kat kita. Ini contoh, salah satu contoh. Waktu dikumpulkan anak dia tadi ni, sorang-sorang kena panggang hidup-hidup depan mata dia. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita kalau ada orang pergi jentik telinga anak kita, rasa apa? Tuan-tuan. Lani di sekolah, saya mengajar sekolah kebangsaan Sungai Puyuh, Ustaz. Start tahun 2010. Tu tadi saya kenal Ustaz Rozi. Ustaz Rozi, dia pergi jumpa orang tua dia dah. Ustaz Rozi tu pernah main cerap saya. Dulu dia geng PBD. Dan ni dia sekolah menengah Maktab Wanjah. Zaman Lani punya terkejut. Zaman Lani punya cerita, tuan-tuan, bukan macam zaman dulu. Saya mengajar Sungai Puyuh 2010, sebelum tu Ar-Renang 2009. Zaman dulu okey. Zaman Lani, tepuk meja, esok waris mai. Baru tepuk meja. Azan dulu ke? Kerja. Okay. Saya pun nak confuse lah. Ada hak azan, ada orang ti. Tepuk meja, waris mai. Saya dua tak, ni zaman lah ni. Apatah lagi. Pam, jentik tinggal. Mampu cikgu tu esok. Dia akan heret sampai ke mahkamah. Parent zaman lah ni. Kadang saya pun duk fikir. Mereka ni tak biasa kecil ke? Tak biasa kena rotan dengan cikgu ke? Kadang-kadang terfikir benda yang tu. Tak apalah, mungkin generasi sekarang, generasi lalu tu. Kan yang tu. Baik, berbalik kepada cerita Masyitah. Dia nampak seorang. Waktu tu dia sabar lagi.
Dia tengok anak dia kena panggang, kena bakar hidup-hidup seorang dan seorang dia sabar. Tetap mengaku Tuhan, la ilaha illallah, Tuhan itu adalah Allah. Tiba-tiba turn anak dia yang paling kecil, baby. Yang dia pun masih menyusukan budak tersebut nak dipanggang. Waktu tu dia punya kesabaran, tuan-tuan. Tu Allah Ta'ala tahu kita punya ujian level tahap mana kita boleh tahan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah tahu dah kesabaran Masyitah takat tu. Tuan-tuan, seorang-seorang kena bakar. Tiba-tiba ada baby lagi nak kena bakar. Maka dengan kuasa Allah, bayi tersebut kata apa? Mak, jangan duk usah, mak. Kita berada pada jalan yang benar. Untuk mengubat kesedihan hati Masyitah. Sebab itu, tuan-tuan, ketika mana Nabi lalu, inilah kisah perjuangan seorang yang mempertahankan akidah la ilaha illallah. Tu. Gambaran yang kedua tentang orang yang angkat batu, hempuk kepala pecah. Iaitu orang yang penyegan nak solat. Nabi ni dia peristiwa Isra' dan Mi'raj nak apa? Kepentingan. Nak ingat malam Isra' Mi'raj lah malam difardukan solat. Satu-satunya ibadah yang Allah jemput Nabi sendiri pi. Berbanding amalan-amalan ibadah yang lain melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Sampai ketika mana waktu Nabi jumpa Allah daripada Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, Nabi semayang, setiap Nabi pi, Nabi akan berhenti, banyak tempatlah Nabi berhenti. Dan setiap kali Nabi berhenti, Nabi akan solat 2 rakaat. Sama juga ketika mana langit berjumpa kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Nabi akan solat 2 rakaat dan Nabi akan sampaikan salam kepada Nabi-Nabi, para anbiya yang lain. Saya cepatkan tuan-tuan. Maka ketika mana sampai satu tempat, nak sampai di Sidratul Muntaha. Ketika tu Jibril kata, cukup aku takat ni je boleh teman hang. Kalau aku naik lebih lagi, aku akan terbakar. Tuan-tuan dengar cerita ni. Sebab kawasan itu hanya Allah sahaja yang boleh tahu, bukan Allah sahaja yang boleh menguasai tempat dan boleh masuk tempat tersebut. Maka ketika itu tuan-tuan, Jibril kata, takat ni ya, kalau aku naik lebih sikit tak boleh dah. Maka Nabi pun nak pergi jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tanya kisah Nabi Musa alaihissalam jumpa Allah yang termaktub dalam surah Taha. Fakhla'na lai innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa nak jumpa Allah, sampai satu tempat Allah perintahkan kepada Nabi Musa, fakhla'na lai, hang buka kasut hang. Hang buka kasut hang. Ni Allah perintahkan Nabi Musa, innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya hang berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Maka bila tanya kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad pun buka dia punya na'al, kasut. Waktu dia buka kasut dia, terdengar perintah, kata apa? Jangan buka, satu badan kamu penuh dengan kemuliaan. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, slipper Nabi pun dah sampai ke tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kadang-kadang jangan hina dengan lakaran logo capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Macam Nazih duk pakai tu. Ni didakarkan oleh para ulama. Patutnya capal ni letak kat kaki, apa letak kat kepala, pasal apa? Hang ingat kasut hang. Hang jangan sama dengan kasut Rasulullah dengan kasut hang. Kasut hang ialah pergi merata. Masuk ke lembuk merata dah masuk. Ni kasut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena faham benda itu. Kan sedangkan kasut Bilal pun dah dengar di syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan solat. Tuan-tuan, saya tak payah ceritalah daripada 50 tadi. 5 waktu. Dan tuan-tuan, bila turut Nabi ajak tentang solat. Sebab itulah solat inilah perkara paling utama dalam kehidupan seorang Muslim. Tuan-tuan, habaq siap-siap dan tuan-tuan. Ni bahasa kasar. Saya ni cakap kasar sikit. Tuan-tuan perasan, saya cakap ni kasar sikit.
Tapi bagi-bagi Mamu, Nazih, apa semua ni, mereka duk bisa follow saya dah. Kan? Tuan-tuan, abang, hang hebat lagu mana pun tapi tak semayang, tak ada guna. Jawatan besar macam mana pun, kaya macam mana pun, pengaruh macam mana pun, main pendidikan tinggi macam mana sekalipun, kalau tak semayang, tak guna. Abang saya siap. Hang sedekah pilah setiap masjid. Kalau semayang Jumaat, sini masjid Kutipan 2,000 lebih. Sebab saya tengok tadi kat situ. Yang kata tak betul. Kalau tak betul, kira benda hari mohong lah. Saya tengok situ 2,000 minggu pertama, 2,200 minggu 3, 2,400 lah. Hari-hari Jumaat duk sedekah 400. Dia seorang 2,400, 400 tu dia. Tapi tak semayang. Semayang Jumaat je dia main. Tak ada guna. Dan tuan-tuan tahu tak ubat? Saya tanya tuan-tuan. Okey, sebelum nak sebab ubat. Kita semua tuan-tuan semayang dia. Kita semua semayang lah. Kan? Semayang punya orang. Tuan-tuan semayang tak? Semayang kan? Okey, baik. Dua yang asal dah. Bismillah. Ni saya bukan boleh buat melawak ni ngayak ni. Dulu saya pernah melawak sekali. Benar. Takkan ayak putih lah. Main letik ke apa ke. Tuan-tuan main bulan depan dia main 100 plus. Dengan twister dah. Kita melawak je pun. Dia berserius. Asyik-asyik ayak putih. Kan contoh. Baik. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Hari ni, siapa yang tak buat dosa? Angkat tangan. Oh, semua buat ni. Semua buat dosa no. Tapi semayang kan? Semayang dia. Dosa tu perkara mungkar dia. Semayang kan? Tapi mungkar buat kau kan? Pasal apa? Bukankah semayang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga kemungkaran. Kenapa pula? Tuan-tuan. Sebab Allah sebut tuan-tuan. Ni kita muhasabah nah. Saya pun tak kata saya baik tak. Ni kita muhasabah nah. Betul, solat itu mencegah daripada perbuatan keji. Allah comelnya diorang tu. Nah. Comel dia. Saya tengok dia comel macam teringat saya dulu kecil. Nah. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Semayang tapi pasal apa duk kata kat orang? Semayang tapi duk dengki kat orang. Semayang duk tengok benda lucah. Semayang duk kata kat orang kat Facebook. Tak cukup Facebook, kat WhatsApp group. Tak cukup WhatsApp group. Sekejap lagi lepas semayang isyak ni duk kata lagi. Ustaz mana dia buat panggil dia. Hingar nak mampu dia ni. Contoh. Semayang duk kata imam. Contoh. Kan tu imam abang sejak imam. Kita bagus macam mana pun orang kata. Lagu tu lah. Kan? Manusia ni baik macam mana pun orang kata. Ustaz memang bagus tu. Tapi abang baik lagu mana pun orang kan kata. Peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi cerita ni. Nabi balik tuan-tuan. Nabi kata aku pergi Masjidil Aqsa di Palestin. Betul ke? Betul. Cuba hang cerita. Sebab tu peristiwa Isra' dan Mi'raj Allah sengaja memperjalankan Nabi pergi Masjidil Aqsa dulu. Bukan direct terus jumpa Allah. Sebab apa pergi Masjidil Aqsa dulu? Yang pertama sebab nak habaq status Masjidil Aqsa di hati umat Islam. Masuk kata Masjidil Aqsa ada satu elemen yang penting dalam umat Islam. Kena faham tu. Sebab tu bila Masjidil Aqsa diserang, kita rasa sensitif dia. Sebab Masjidil Aqsa itu kiblat yang pertama umat Islam. Tu nak abang. Dan kedua, kenapa Allah perjalankan Nabi juga tak jumpa direct terus? Sebab Allah nak memperlihatkan kepada Nabi, biar Nabi tengok Masjidil Aqsa macam mana. Bila patah balik mai, pergi cerita dekat musyrikin Mekah ketika tu, betul ke hang pi? Ya, betul aku pi. Oh, kalau betul hang pi Muhammad, hang cerita apa yang ada. Apa sebab ada sebahagian umat Mekah ketika tu, mereka dah pernah pi di Palestin, Masjidil Aqsa. So, mereka tahu gambaran di sana macam mana. So, Nabi Muhammad cerita sebiji macam mana yang mereka bisa nampak.
tiang ni, dinding lagu ni, gambaran lukisan lagu ni, macam ni, macam ni. Tu pun tuan-tuan nak abang apa? Dah betul dah ni. Tu pun berapa ramai masih duk mendustakan Nabi. Punya bagus hurai macam-macam. Ni nak abang, bagus lagu mana pun, orang tetap akan ada orang yang takkan puas hati dengan kita. Sebab itu tuan-tuan mesti pernah dengar 4 perkara yang kita takkan boleh lari. Yang pertama, mati. Semua mati. Walaupun dia doktor pakar jantung KPG sekalipun mati. Contohlah. Yang kedua, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dosa lah. Termasuk saya lagi banyak dosa pada tuan-tuan. Mesti. Dosa dia menarik. Saya rasa tak ada dosa kot saya ni Ustaz. Live pun buat lama dah tak buat dosa. Mungkin 8 tahun lepas kot. Something wrong somewhere lah dia punya otak. Dan yang ketiga, tak ada seorang pun lari daripada masalah. Mesti ada masalah. Sekecil-kecil sampai sebesar-besar masalah. Kaya cara kaya. Miskin cara miskin. Anak ramai cara anak ramai. Anak tak ada cara anak tak ada. Bujang cara bujang. Hak nikah cara nikah. Mesti akan ada masalah. Yang keempat, manusia takkan boleh lari daripada mulut orang. Main masjid awal pun orang kata, main masjid lambat pun orang kata. Kuliah habis awal pun orang kata. Amboi ustaz, dapat sagu hati, kuliah ambil balik awal pun orang kata. Habis lambat pun orang kata. Dia ni duk syok sendiri, sembang punya pandang. Tuan-tuan. Habaq mulut orang pasti takkan boleh lari. So Nabi menerima semua benda ni dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Sebab itu hikmah solat itu. Hikmah penerimaan kenapa Nabi tak pergi direct ke jumpa Allah, Nabi pergi Masjidil Aqsa dulu. Patah balik. Kenapa solat tapi solat tak mencegah perbuatan keji dan juga mungkar? Tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Maryam ayat 59. Balik buka tengok hadam. Allah Ta'ala sebut apa? Keturunan manusia itu akan diganti-gantikan. Dan akan ada keturunan manusia itu yang cuai khalfun adha'us salah. Wattaba'us syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Surah Maryam ayat 59. Tuan-tuan, dalam ayat tersebut bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang golongan hak mana semayang. Tapi cara semayang depa tu tak betul. Contoh, saya minta clear tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surah Maryam ayat 59 muka surat 309. Allah sebut keturunan manusia diganti-ganti. Akan ada keturunan manusia itu yang cuai dalam semayang. Pasti hak mana yang cuai dalam semayang itu pasti akan ikut hawa nafsu. Tuan-tuan cek balik semayang kita. Yang pertama, waktu solat kita semayang. Cek balik waktu solat kita. Adakah kita ni golongan sahun yang Allah Ta'ala sebut fawainul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Suratul Ma'un, surah Ar-Ra'd. Baru tuan-tuan tahu surah Ar-Ra'd. Kalau sebut surah Al-Ma'un dia lambat sikit. Surah apa Ma'un? Surah Ar-Ra'd. Confirm ingat. Allah sebut celaka orang yang semayang. Semayang pun kena celaka tuan-tuan. Apatah lagi kalau tak semayang. Sebab apa? Waktu semayang itu sahun, lalai. Yang pertama boleh kata tak khusyuk. Yang kedua, waktu solat tersebut. Sebab itu solat tak mencegah daripada perbuatan keji kita. Sebab waktu solat pun kita tak belakang-belakang. Tak payah ambil jauh tuan-tuan. Ambil semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Dan ni semayang Jumaat lambat. Dulu waktu semayang Jumaat awal 4-5 bulan lepas, pukul 1, mereka kata alasan, tak dan.
Baru keluar office tiba-tiba dah nak lohok, mana nak dan. Tu yang sampai khutbah yang kedua. Lah ni, pukul 1:30 pun alasan yang sama. Nampak? Tuan-tuan, minta maaf cakap tu, kokot berasa ni. Kadang-kadang ni manusia ni dengan Allah double standard. Saya ambil contoh bola. Start pukul 9, orang masuk stadium pukul berapa? Lepas asar masuk dah. Cok tempat dulu. Walhal game start pukul 9. Sebab apa? Bola punya pasal. Tu baru bola. Tak kira konsert dulu apa konsert apa yang ambil tilam tok depan tu. Pagi-pagi tak apa. Apa nama tu? Konsert mana sih? Apa Coldplay. Nak sebut Coldplay. Saya silap sebut tuan-tuan, dia buat dah buat live. Coldplay. Konsert Coldplay tu buat waktu malam. Ni subuh di situ. Gila sungguh. Double standard tak? Main dengan Tuhan ni kita lebih kurang. Tapi dengan keduniaan kita fokus gila-gila punya fokus. Sungguh cakap, kita tuan-tuan sanggup beratuk. Dia mula dah. Dia pun ni tahu dah ayat dia. Nak makan nasi kandang, beratuk berjam. Nasi kandang Sulaiman, nasi buah ayam paha belah kanan, sotong 2 ekor. Sotong RM1, RM7.5, 2, 15, ayam RM5.5. So 20, semua RM21.5. Nak dapat nasi kandang sepinggan tu tuan-tuan, setengah jam potong ustaz. Tapi sanggup tak? Sanggup. Wirid lepas semayang 10 minit berdini. Tak sungguh. Lepas habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, pum, belah tu. Kau lah nak terberak ke apa? Kedak tuan-tuan. Keluar, start motor, balik kodon tu. Hayun betul. Tak pelik. Sebab kita fokus dunia lebih pada akhirat. Dengan Tuhan pun hang boleh buat main-main, dia buat lebih kurang. Tu tak kira lagi baju. Tak kira lagi telekung. Telekung 3 bulan duk pakai pun duk ada lagi. 3 bulan tak basuh, duk pakai hat tu je. Habis ulung pun lambek. Color hak gelap tak apa, kena color cerah sikit. Lomok. Pakai dulu lah. Sebab tu tak pelik lebay atas kepala ni. Keluar peta Palestin pun ada. Ni lebay, peta Palestin tu ada kat lebay. Pun gagah pakai. Kita nak jumpa YB ke, nak jumpa mana-mana ke, ambil anugerah. Pukul 12 jumpa, pukul 9 sika dah. Kena bubuh ubi kayu sikit apa, nak bagi line tu betul. Tak sungguh. Hang nak jumpa siapa? Rabbul Jalalah, Tuhan hang. Sebab tu tak pelik kita dengan Tuhan double standard. Dengan malasnya berzikir. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Munafiqin. Surah tentang ayat munafiqin, suratul Nisa tentang orang munafik. Yang mana mereka ini kalau salat, qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. La yadhkurunallaha illa qalila. Semayang pun sebut zikir, sebut Allah pun sikit je. Subhana Rabbil Azim pun malas, Subhana Rabbil A'la pun malas. Itu ciri-ciri solat orang munafik yang Allah kata celaka puak ni. Sebab itu solat tidak mencegah daripada perbuatan keji dan juga kemungkaran. Tuan-tuan, Isra dan Mi'raj nak habaq kepentingan kefarduan kepada kita. Betapa besarnya jasa Nabi yang meminta kepada Allah daripada 50 waktu hingga 5 waktu. Dan habaq pentingnya salat dalam kehidupan kita, ia benda utama yang ditanya oleh Allah. Masuk kubur hari ni, tuan-tuan, Allah tak tanya benda ni. Salat. Ni kita tahu, benda ni kita tahu. Tapi pasal apa Ghalib? Sebab satu, tak tahu bila mati. Tak tahu bila mati. Sebab tu jadi alim. Contoh saya bagi tuan-tuan. Nazih. Tak payah tuan-tuan nazih lah. Nak mati esok.
Noh, tak mau noh. Abang Nal nak mati esok tak? Tak mau. Tanya untuk imam, ustaz, nak mati dah esok? Tak mau noh. Betul tak mau? Siapa yang saya rasa mati kot esok pagi? Ada? Tak ada. Walaupun dia kanser tahap 4, duk berasa boleh hidup esok. Tak. Ini manusia. Sebab kita duk berasa boleh hidup lama, itulah kita jadi ghalib, terutamanya tentang solat. Dua perkara ni. Nak menutup lah. Nak boleh dah. Boleh cukup. Boleh tekan ni boleh lah. Dua perkara tentang kematian. Tuan-tuan jangan percaya ataupun jangan terpengaruh ataupun jangan duk anggap benda tu betul. Jangan terpedaya dua benda tentang mati. Yang pertama, umur. Jangan duk berasa muda boleh hidup sampai tua. Muda pun mati berlembak dah ni. Yang kedua, sihat. Sihat, tuan-tuan. Kesihatan. Jangan duk fikir mati ni kena sakit. Sebab tu bila kita duk set dalam kepala otak kita lagu tu, kita selesa dengan asbab kematian orang. Dengar cerita mati, oi, mat mati. Sakit apa? Soalan pertama. Sakit apa? Oh, dia kencing manis darah tinggi. Oh, padan lah. Awak ingat tak boleh kena kencing manis dengan darah tinggi? Awak ingat sebab tu saja mati? Sebab tu jangan selesa dengan asbab kematian orang. Kadang-kadang orang ni bila dengar sebab apa? Accident. Oh, memang dia membawa laju. Dia pun rasa selesa. Awak ingat buat pelan tak mati? Mati tetap mati. Benda yang pertama selepas mati, pertanyaan tentang solat kita nanti. Baik solat, baiklah semua. Teruk solat, teruklah semua. Mudah-mudahan kita menjaga solat kita seolah-olah memang kita kena anggap Allah melihat kita ketika mana waktu melakukan solat. Bila kita ada perasaan macam tu, baru dia boleh mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Jaga solat, terutamanya waktu solat. Belajar tentang solat. Tuan-tuan ada ustaz tu imam sikit punya baca bagus tadi. Tak tahu, tanya. Tak tahu, belajar. Belajar sampai kita jadikan ibadah kita terutamanya solat ibadah yang berkualiti. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti takat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita memperbaiki amalan kita terutama amalan solat dan kita tetap sabar. Sabar dengan ujian, dengan kehidupan kita atas muka bumi. Sabar tetapkan akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti mana kisah Masyitah tadi. Tuan-tuan jadikan ianya sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan bila kita kembali ke alam yang kekal abadi dalam keadaan Allah merahmati dan meridai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, rezekikan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang lemah ini, yang salah itu salah, yang dosa itu dosa, yang batil itu batil. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada melalui jalan yang salah, berdosa dan batil itu, ya Allah. Ya Allah, Kaulah yang maha berkuasa. Kaulah pemilik alam, memegang hati-hati kami. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada keburukan perangai yang buruk, akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk. Jauhkanlah kami juga, ya Allah, daripada hawa nafsu yang buruk, ya Allah. Jauhkanlah kami juga, ya Allah, daripada keburukan dan bahayanya penyakit-penyakit yang ada di atas muka bumi ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.